Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang mencurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat dan tak salah. Ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Saya pun bukan seorang chef, seorang yang pakar dalam bidang bakery ni, no. Saya pun bermula daripada bawah juga. Saya pun bermula daripada menjaja. Saya pun bermula daripada run business sorang-sorang. Dan benda ni bila kata kita daripada hari ke hari kita ada pengalaman. Pengalaman tu yang mematangkan diri kita. Macam mana kita daripada kata kita buat silap, kita melakukan kesilapan yang menyebabkan kita tak jadi, bisnes kita tak okey, bisnes kita tidak ramai pelanggan. So benda ni kita ubah dia supaya macam mana aku nak buat ataupun solution untuk aku nak mantapkan aku punya kek aku. Aku nak tak jadi elok. Aku nak bisnes aku daripada customer aku 2 orang tambah jadi 10 orang. Benda tu daripada customer you all 2 orang jadi 10 orang pun you all dah naik dah, say you all. Tahu tak? So benda ni memerlukan ilmu, cari ilmu. Tak kira lah ilmu yang boleh bantu you all supaya you all punya kata dapat nampak dia punya impact kita punya kit kita dan bisnes kita lah. Alright. So hai, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Biar tengok komen dulu clear ke tak? Saya punya live untuk pagi ni. Pagi ni saya masuk lewat sikit. Okay. Alright, tapi saya stay juga bagi kata sharing, saya stay juga nak share dekat you all, nak bagi manfaat dekat you all supaya you all tidak tersilap langkah, supaya you all tahu apa solution ataupun apa yang patut aku buat bila mana kek kita tak jadi elok, bila mana kek kita tak jadi dengan molek dan sempurna. So untuk pagi ni saya ada kata saya buat santai-santai je. Okay. So untuk pagi ni saya buat santai-santai je sambil saya kata saya sharing dengan you all apa yang patut kita buat supaya kek kita ni menjadi dengan elok dan paling penting tidak bantat, tidak kering lah. Sebab kek ni kalau kering memang out. So pastikan jangan kering. Alright. Assalamualaikum Nori. Pasal apa saya buat kek dia merekah dekat atas? Sebab apa merekah? Dia mungkin masa you all putar tu you all terlebih putar pun ada sebab dia juga. Ataupun you all punya tu tidak sesuai. Maksud dia adalah you all punya kata tidak sesuai dengan loyang you all. Dengan loyang you all. So akan menyebabkan kek kita ni dia akan terbeban. Bila terbeban, dia akan merekah. Itu sebab dia lah. Dia tidak sesuai dengan loyang tu. Mungkin you all kena pakai loyang yang besar sikit. So you all kena be careful lah benda tu. So selain pada tu juga mungkin you all punya kek you all merekah tu disebabkan terlebih masuk. Lama juga tak boleh jugalah kek kita ni. So sebab itulah untuk kita nak tahu kek kita ni masuk ke tak, kita kena cucuk dengan lidi. Kita kena banyak step. Kalau macam kukus kita kena tahu air kukusan tu kata cukup tak dengan berapa lama kita nak kukus tu. Dan kita kena tengok kalau macam kukus ni memang kita kena cakna. Dan sebab tu saya bagi tahu. Okey, kalau macam kek kukus yang melibatkan contohlah kek coklat moist, saya bagi tahu. Okey, saya 9 biasa saya akan buat kukus 1 jam. Kalau macam yang kecil saya buat lebih kurang 20 minit je. Kalau macam loyang 7x3x3 tu lebih kurang 40 minit. Sama juga kalau saya 7 pun 40 minit juga. So benda ni kita kena tahulah. Baru kek kita ni tidak merekah. Alright. Semoga ceria-ceria selalu, insyaAllah. Noris, boleh ke kasih nampak gambar coklat putih dan gambar whipping cream dairy? Kasih nampak coklat putih. Allah, coklat putih saya pakai ni je.
biasa kalau macam boleh jugalah. You all boleh pakai berries pun boleh untuk putih ni. Tapi kalau macam saya lebih suka pakai yang ni sebab hak ni saya tak tahulah dia bila kita buat kata kita buat double boiler, you all nak tahu coklat putih you all tu okey ke tak. You all buat double boiler, lepas tu you all kacau dia. Lagi you kacau, you all cairkan coklat putih tu, adakah dia jadi, ada setengah tu bila kita lagi cair, lagi kita kacau dia jadi pekat. Tu tak jadi. Itu coklat memang tak jadi. Memang tak jadi, cannot. You all kena tengok jugalah. You all punya coklat putih ni. Macam saya pakai bar gini je. Saya pakai bar gini je untuk nak buat kek hari tu coklat Indulgent ni. Nanti hari Isnin ni saya akan tunjuk pula you all untuk kali kedua. Tapi versi yang besar sikit saya buat tunjuk dekat you all. Untuk kek coklat Indulgent yang memerlukan coklat putih ni. Kalau you all nak pakai koin pun boleh. Macam saya pakai bar gini je. Alright, kalau macam whipping cream dairy. Okey, whipping cream dairy saya tidak ada apa tu? Bahan dia saya tidak ada. Saya guna dah hari tu sebab dairy ni you all kena tahu. Dairy ni brand macam kalau saya suka beli Anchor. Empok pun boleh. Banyak brand kat kedai sebenarnya untuk dairy ni. You all boleh beli Anchor lah. Kalau macam Anchor dia sangat berkualiti dan kata dia punya bahan dia ataupun Anchor ni kebanyakan kedai banyaklah ada. Kalau macam saya kata, tak boleh pakai Anchor, pakai Embok, pakai aku tak ada dekat tempat you all. So kalau macam Anchor ni memang familiar lah. Anchor memang kat kedai bakit memang ada lah Anchor warna biru tu. So kalau macam dairy ni dia tak boleh letak dalam freezer dia. Dia kena letak dalam peti biasa. Dan kalau you all tak buka lagi, okey, dia bertahan lagi lama lah, ikut expired dia lah. Kalau you all buka memang dia tak tahan. Coklat ni kalau macam coklat ganache ni ataupun coklat premium ni, dia tidak bertahan lama. Dia sebab kita masukkan dairy. So dairy dia tak sama dengan kalau kita pakai candy lah. Tak kasih candy yang macam saya buat untuk coklat bar masak biasa tu. Dia tak sama deh. Dia tak sama sebab yang tu susu. Yang kalau macam dairy tu susu. So kalau macam yang tu kita masukkan tapi masukkan susu cair, lain sebab tu dia gandungi bahan-bahan yang lain. So you all kena pastikan tengok juga macam mana pemilihan you all punya coklat tu. Alright, coklat ataupun susu lah. Nak tanya nak buat kek Indulgent boleh ke saya buat kek dengan sponge milk bukan guna kek coklat? Dia boleh tu boleh. Cuma kita kena pastikan kek kita ni kek premium. Bila kek premium, kalau kek sponge ni dia bukan kata dia kek biasa. Kalau macam boleh you all nak buat, tak ada masalah. Cuma kalau rasa dia tu agak beza lah. Dia lagi sedap kalau pakai kek coklat kukus lah. Dia lagi sedap lah. Recommended untuk kek coklat kukus. Sebab tu lah kenapa saya ajar dalam cara punya ekonomi. Saya tak ajar yang premium, saya tak ajar yang, sedangkan kalau expert pun ada kek coklat, cuma coklat saja. Saya tak ajar pun topping. Sebab you all kena back balik untuk ekonomi. Kalau anda katalah aku nak belajar untuk expert saja, so you all tu je lah. Kalau you all nak lebih lagi, you all kena masuk join saya punya ekonomi lah. Back. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Nori, kenapa ya kalau saya bakar kek bila potong macam lembat-lembat dalam tu, luar dah garing dah. You all kena control you all punya oven lah. Yang tu memang dia kata dia masuk dah, cuma dia sedang. Baru masuk you all angkat dah. Sedangkan atas tu nampak garing ke. You all kena control dia ataupun you all kurangkan temperature. Mungkin you all kena daripada 170 kurangkan dia dalam 150 ataupun 160. Sebab dia kena kata masuk dalam, luar pun masuk juga. Luar masuk, dalam pun masuk juga. Mungkin you all terlebih buat temperature tu. Bila terlebih, dia luar masuk, dalam tak masuk. Kata nak masuk dia lambat sikit lah. Cuma lah ni kita kena tukar adjust kita punya temperature tu supaya dia masuk dengan sekata. Luar pun masuk, dalam pun masuk. Bukan kata luar dah garing, dalam tak garing lagi. Tak silap gitu. Kita nak biar dalam dan luar masuk dengan sekata. Alright, adjust temperature tu.
Nori, kenapa bila bakar kek jadi mendak di tengah? Dia jadi mendak gitu sebab terlebih over sangat you all putar. Terutamanya kalau kek tu yang melibatkan butter ataupun margarine, you all kena pastikan you all kena putar dia jangan terlampau lama sangat. Bila kek ni ataupun adunan kita, bila kita putar dia lama sangat, dia akan jadi lembek. Bila lembek dia akan efek. Terutamanya kalau kata saya kalau kek yang melibatkan butter, adunan yang melibatkan butter ataupun margarine, saya akan masukkan susu segar. Sebab saya nak pastikan kek saya dalam keadaan yang moist. Saya tak nak kering. So, bila kita buat terlampau over sangat dah, lebih lama dah putar situ, lepas tu kita masukkan susu pula, lagilah lembek dan akan menyebabkan kek kita tu akan jadi gitulah. Dia terlampau lama sangat. So, pastikan you all jangan terlampau lama sangat pukul mentega, butter ataupun margarine tu untuk kita ada kata cara dia. You all kena pastikan biar putar biar dengan sekata molek, naik molek, lepas tu masukkan first step. Kata masuklah step-step yang lain tu. Dah cucuk tapi ada yang tempat dah masak, tapi ada tempat masih tak masak lagi sampai hangus kek itu. Kena tukarlah adjust temperature. Tak sabar nak tengok bersih besar untuk indulgen. Saya nak buat saya nak buat lain sikit deh. Untuk minggu depan saya buat lain sikit lah untuk indulgen. Indulgen ni ya Allah. Minggu depan saya ajar yang besar. Minggu depan tu saya akan ajar you all cara pengiraan untuk kek ni. Berapa modal dia dan berapa sepatutnya kita patut jual. Alright? Saya kata kalau saya royak, kek ni kena jual dengan harga RM70. Kek ni kena jual dengan harga RM80. You all tak nampak cara pengiraan je lah dah. Tapi bila saya tunjuk dekat you all, lagu ni. Patutlah modal lagu ni aku kena jual banyak ni. Tak nampak. Beda sebab kalau saya royak, you all pun tak apalah. Dia kata Nori kata kek ni RM70. Aku nak jual RM70. Sedangkan mungkin you all beli barang-barang mahal pada saya. So you all tak boleh jual sama dengan saya. No. You all kena bergantung kepada you all punya bahan-bahan jual. You all kena tahu cara pengiraan. Barulah you all nak tahu berapa aku patut jual. Bukan kata nak tengok orang jual RM10, aku pun kalau nak jual RM10. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kek jadi bantat sebab you all tidak ikut step yang betul. Nak buat kek ini kita ada step-step dia. Seperti yang sebelum ni saya tunjuk dekat you all. Okey, bila melibatkan, contohlah melibatkan, saya tunjuk tu hari tu. Kenapa kek saya jadi bantat? Saya tunjuk dekat you all pro and con tu. Ada kek yang jadi, ada kek yang tak jadi. Kenapa kek tu jadi bantat? Okey, so kalau contohlah dia bukan semua adunan ataupun resepi sama. Bantat sebab gani. No, dia tengok bergantung juga kepada jenis kek yang you all buat, jenis adunan yang you all buat, jenis resepi yang you all buat. So contohlah kek tu kek span yang melibatkan vanilla sponge milk, you all tidak boleh putar dia dengan kadar yang slow. Sebab kita nak biar kek kita ataupun adunan kita tu naik dengan gebu molek, naik dengan sekata molek. Sebab daripada hok sikit tu dia akan kembal jadi banyak. So bila mana you all putar dia, putar-putar, kalau putaran dia tu you all angkat dah, kata sepatutnya tak boleh angkat lagi, tapi you all angkat dah, you all tengok adunan you all lembek ataupun cair, memang kek kita memang confirm jadi batak. Itu kek yang kalau contoh adunan yang melibatkan sponge milk lah. Tapi kalau yang lain contohlah melibatkan butter ataupun margarine, dia kena pastikan you all kena betul-betul kembang. Kalau tak kembang, memang kek kita akan rasa macam berpasir. Lepas tu you all main hentam je masuk ikut dan je, kek kita akan jadi bantak. Hari tu saya tunjuk dekat you all. Hari tu ada saya tunjuk dekat you all pro and con. Yang mana kek, kenapa kek tu jadi gini, kenapa kek tu tak jadi, kenapa kek tu jadi. Okey.
Assalamualaikum, selamat pagi. Baru masuk nak tanya kuku kek coklat tu guna api besar atau sedang? Saya api besar. Saya pakai api besar. Saya tak tahu lah you punya apa tu you punya dapur you lah ke mana. Kalau macam saya, memang saya guna api dua-dua tu. Dia punya apa tu? Bawah dia tu ke, mulah dia tu ke, pulah tu ada dua. So saya akan ada satu je, tapi saya guna api besar. Api besar sebab kalau macam api kecil dia lambat, dia lambat. Kalau lambat gitu, kalau you kuku kena sejam. Tapi dengan api yang macam tu tidak boleh sejam. Sebab apa? Sebab kalau you angkat sejam, dia tak masuk. So pastikan you kata kena bergantung juga kepada you punya kukusan lah. Tengok juga berpandukan you punya kukusan. Alright. Lori nak tanya kenapa ya kalau kita masak kek cheese tu macam lambat masak. Maksudnya kita dah masak lama pun dia macam tak boleh kering. Dia masih lagi lembab. Kek cheese dia tengok juga. Sebab tu lah kalau macam cheese dia kena steam. Dia kena steam. Dia kena kata air kan. Nak panggil apa tu? Tak ingat nak ayat apa. Air dia steam Steam maksud dia kena bakar tapi bakar steam tu. Ada air, lepas tu kita letak loyer dia tengah. So itu cheese lah. Kalau sebab cheese ni dia memang banyak, saya pun kata banyak kali kot nak suruh jadi. Sebab apa? Sebab dia ada step dia, tahu tak? Memang dia ada step dia. Cheese ni dia kena tahu cara dia. Lagu mana you punya resepi, saya tak tahu you punya resepi lagu mana. Sebab resepi you kena pastikan resepi tu biar betul-betul jadi. Kalau tidak memang kek kita hancur. Tahu? Dapat water bar. Cheese, lepas tu cheese tu you kena tahu pemilihan cheese. Pastikan you pakai cheese yang kualiti. Sebab kalau cheese yang murah-murah tak jadi. Memang tak jadi. You tak naik. Lepas tu memang dia akan stay lembab je. Cheese tu saya dah pernah dah. Adalah dalam 2 kali saya. Yalah konon-kononnya kita nak pakai cheese yang murah lah sikit. Tengok tak jadi. Lepas tu saya tukar dia. Saya pakai. Kalau you kena pakai tatura. You jangan pilih kata kualiti. Kena pilih kualiti kualiti cheese terutamanya. Sebab main kita adalah cheese. Kalau cheese kita hancur, cheese kita murah, memang tak jadi. Tak jadi. Duduk lah gitu je. Dia tak naik. Lepas tu dia nekak. Dia melekat dekat kita punya loyer kita. Alright. Okay, Indah je tu baca sama ke dengan baca coklat moss? Kena bakar atau kukus? Saya bersih kukus. Memang saya buat bersih kukus. Kalau orang yang sentiasa tengok saya punya resepi dia tengok saya punya live, memang kek saya kek coklat moss bersih kukus. Kalau coklat tu memang warna dia warna dark. Warna dia dark dia gini deh. Ni contoh dia. Kalau you all nak tahu kek dia tu, you all tak payah tanya pun tak apa. You all boleh tahu dah. Oh, dia ni kek. Mesti kek dia kek kukus. Sebab dia tak sama deh. You all tengok deh. Ni kek versi kukus. Ini kek versi bakar. Dia tak sama. Apa? Ni span, ni kukus. Dia tak sama. Warna dia pun tak sama. Kalau macam saya dia ni mesti bakar, yang ni mesti kukus. Boleh tahu dah. Yang ni buat bersih mana, tahu dah. Sebab kelembapan dia pun kita boleh tahu. Dia lain deh. Kukus dengan bakar dia lain. Nampak ni? Kek kita kalau buat bersih, contohlah you nak buat bersih yang ni kukus ni, orang kata kukus dia nak bakar. Dia lebih kurang hak ni juga. Cuma dia rasa dia lain sikit lah. Sebab itulah saya recommendkan you all kukus. You all kalau tanya saya, ya Allah, apalah tak nak follow je saya tunjuk tu. Kenapa mu nak ikut dan je, main hentam je? Tahu dah, follow je lah. Kenapa you all nak ambil benda yang tak ada result? Tu saya pelik tau dah. Saya heran jugalah. Kenapa you all nak buat benda yang tidak ada result dan belum tentu lagi you all buat tu jadi? Kenapa you all tak ambil jalan yang orang ada result dah? Ada orang buat dah. Mudah tahu tak? Memudahkan kita bila kita buat tu jadi. Bila tak jadi tu muka kita ada seka kita. Kita pun bertanya, kenapa saya buat ni tak jadi Apa patut saya buat?
adalah orang komen apa semua. Itulah patutnya, bukan kata orang lain buat bakar, mukaluk nak buat kukus. Orang lain buat kukus, mukaluk nak buat bakar. Hak itulah saya heran tahu tak. Ramai kot yang tanya tim saya, Norris, tak boleh ke saya Norris buat versi kukus, saya nak buat versi bakar. Kenapa you all tak nak follow je apa yang saya tunjuk? Itu yang saya pelik tahu tak. Itu yang saya hairan sangat. Kenapa you all tak nak follow? Sedangkan saya ni dah kata saya buat benda ni, you all tengok berapa ramai gila dah yang dapat hasilkan benda ni. Kenapa you all nak langgar dinding? Kenapa you all tak nak follow orang yang ada result? Itu yang saya muskil tahu tak. Saya muskil. You all tak nak ke follow yang orang ada result? Sebab kalau you all follow orang yang ada result, of course lah kita pun ada result juga. Cuma kita kena buat tindakan. Itu je. Kenapa you all nak kata derhaka pada resepi? Ya Allah, ramai gila kot. Tahu tak? Saya tak tidak oyak gana dah. Kenapa lah buat macam ni? Kenapa buat macam ni? Pelik. Saya pun tak ada nak mikir tu. Okey. Pelik biar ajaib lah. Kenapa kalau dah masak dan dah disejukkan, bila potong permukaan kek tu tercabut atau tanggal, mungkin akak buat tu, akak kena biar lama sikit lah. Lain kurang 5 minit lah betul, 3 hingga 5 minit. Letak dulu dalam oven dulu, walaupun masak dah. Dia sedang-sedang lah tu. Dan akak kena pastikan buat buka tu slow-slow. Jangan buka tu kasar. Kenapa keliling kek selalu melekat dekat loyang? Melekat sebab apa? Sebab you all tak buka, tak buat dengan pisau. You all kena buat dengan pisau. Bila dah angkat dia, kena buat dengan pisau. Bukan main hentam pak lalu. Tahu kalau you all macam saya tidak sapu dengan majering. No. Saya dah kata kita ada cara kita ada cara senang, iaitu kita letakkan parchment paper di bawah dia tu. Sebelum you all masukkan adunan, you all kena letak parchment paper. So bila you all letak parchment paper, tak perlu pun nak sapu majari apa semua, kecuali kalau kek tu adalah kek cheese. Kalau you all nak buat cottage cheese, yes, you all kenalah sapu dia tu, barulah tak melekat. Kalau macam contoh selain daripada tu, you all just bakar guna alah dia parchment paper. Lepas tu dah angkat tu, you all bukan main letak macam gitu, lepas tu mu letak atas paper kek. Mana boleh. You all kena ambil pisau, potong ataupun renggangkan, tahu tak? Renggangkan kek dengan loyang tu gunakan pisau, barulah tak melekat. Alright. Selalu buat live pukul berapa? Saya buat live pukul 9.30. Hari ni agak lewat sikit lah. Hari ni rasa macam rajin sikit. Saya duduk nyapu lah. Duduk nyapu. Salah Nori, saya dari Macan. Nori tak buat kelas baking ke nak join? Saya buat online. Saya tak buat hand on. Sebab saya nak ajar you all buat online. Everything online. Dan ramai dah hasilkan result tu. Dan Alhamdulillah saya kata, saya nak biar lagi gempak lah benda tu. Betul? So, alright. Assalamualaikum Nori, nak tanya kenapa kek kalau potong kek tu hancur? Itulah kata. Sebab apa? Sebab terlampau gebu sangat, tahu tak? Terlampau gebu sangat. Kalau macam contohlah you all melibatkan margarin, sebab itulah saya kalau you all nak buat buttercup, boleh. Bukan saya kata tak boleh. You all nak gunakan butter, boleh. Cuma kalau you all nak kata biar potong tu tak adalah hancur, bedok. So you all kena campurkan dengan margarin. Lagilah okey, bedok. Dia punya lain, you lain. You all jangan percaya saya, tapi you all just buat aja. Si topi coklat tu tahap berapa bulan di suhu bilik? Saya dah buat dah sebulan lebih, tapi masih okey lagi. Okey lah tu.
Dia standard. Dia kena tengok bergantung juga kepada you punya persekitaran lah. Dia biasa dalam 1 bulan gitulah. Kalau macam you nak letak dalam peti, sebenarnya benda ni kalau you letak kat luar lagi okey lah. Kalau letak dalam peti, dia kerah. Bila kerah kita masak balik, ya tak? Bila kita masak balik, dia akan efek kepada topping kita. Dia makin lama makin gerah, makin lama makin gerah. So, dia tak okey lah. Kalau you buat sekali 2 kali, nak panas balik, boleh. Cuma kata jangan banyak-banyak kali. Bila banyak-banyak kali ni dia terlampau masuk. Bila terlampau masuk dia pekat dah. Bila pekat tak boleh letak lah atas kek. Salah ni kenapa kek Red Velvet saya keras ya? Tahu lah tu ambil adunan mana, ambil resepi mana. You tanya saya kenapa kek kerah. Saya tahu you ambil resepi mana. Resepi you tu lagu mana tak tahu. You punya Red Velvet you lagu mana campuran Red Velvet you. Saya macam saya resepi saya tak pakai cuka. Saya kalau macam Red Velvet saya campur gula caster dengan gula perang. Itu resepi saya lah kalau Red Velvet. Nak tanya kalau guna FC, mungkin kalau kerah tu mungkin terlebih ganda tu. Terlebih ganda tu, nanya jugalah kek kita. Nak tanya kalau guna FC kita lepas pada kek kan, pas guna fondant tepek di kek. Lekat lama ke tak? Dia okey je. Cuma kata dia bergantung juga kepada you punya sekeliling you ni. Lagu mana you punya. Sebab fondant ni dia alah tau dah. Dia alah dengan panas. Sebab bila panas dia akan jadi melekit. Dia alah sangat. Fondant ni memang dia kata you kena duduk dalam, kalau duduk dalam peti lagi molek lah. Fondant ni. Cuma dia kata dia you kena berhati-hatilah bila mana menggunakan fondant. Kena berhati-hati. Saya tak suka. Kalau macam saya tak suka alah semua fondant. Sebab saya tahu tak berapa nak okey, tak berapa nak sedap. So, kalau saya tak berapa nak sedap tu, of course lah saya tak buat. You tengok ada tak saya buat pakai fondant. Fondant saya guna untuk huruf saya tahu dah. Tak ada keseluruhan. Tak ada. Sebab mungkinnya comel. Cuma tak berapa sedap. Salam Sinori, kenapa setengah baker campurkan FC dan Easter custard untuk melepas kek? Apa bezanya kalau kita melepas kek dengan FC saja? Dia sebab apa? Sebab Easter custard dia ada bahan-bahan dia. Easter custard kalau macam saya ada juga buat Easter custard. Cuma kata itu dia punya kreativiti dia lah. Kalau biasa orang tak Easter custard ni, dia nak rasa lagi lemak. Sebab Easter custard ni digunakan untuk nak ada jugalah untuk nak buat inti. Sebab kebanyakan kalau Easter custard ni letak untuk buat inti. Inti Hokkaido ke, Swiss roll ke, cream puff ke untuk Easter custard. Sebab Easter custard ni jarang ada orang guna. Cuma jarang. Sebab Easter custard ni mahal Easter custard ni mahal. Kalau macam setengah baker, kalau you guna Easter custard tu, mungkin harga kek dia tak sama lah. Sebab tu lah setiap orang lain, harga lain-lain. You nak buat berbanding banding boleh bandingkan. Cuma dia harga lain, hak tu harga lain. Sebab bahan dia yang gunakan lain. Mungkin dia gunakan brand orang kata macam saya guna Pelangi. Mungkin orang tu guna brand yang mahal lagi. So harga dia tak boleh guna sama dengan saya dah. Kalau melepas kek pakai FC saja pun boleh, tak ada masalah. Dia mungkin kreativiti dia lah. Cuma jarang nak orang guna instant ni. Sebab instant ni mahal weh. Kecil tu pun berapa ya dah instant jap. Instant ni 250 gram pun naya lebih weh. Jarang sangat kalau baker-baker nak guna instant ni. Tahu tak? Dia bayangkan besar ni apa ni? 250 gram ni. Naya dah ni. Instant custard ni. Tahu? Naya dah. Orang yang guna tu mesti dia punya harga pun mahal lah juga. Dia tak boleh nak sama. Tak sama. Setiap orang tak sama.
Kalau kuku guna stinoza boleh ke? Kuku guna stinoza boleh, cuma dia tak apa-apa. Oh memang boleh. Ha, boleh. Boleh je. Ha. Macam saya tak suka benda tu sebab apa? Sebab dia naik tu tak comel bae dah. Dia naik tu, kalau you jangan percaya saya. You terus buat kukusan yang biasa dengan kukusan yang you beli dekat CJ Wow Shop ke, yang Nokza ke, dia tak sama. Sebab dia cara dia bernafas pun, sebab kalau macam kukusan yang biasa ni, dia lega sikit nak nafas. Bila lega sikit, kenaikan dia punya kick ni, dia comel je. Tapi kalau macam kita masukkan dalam Nokza ataupun kukusan yang kecil tu, dia naik gitu, tahu tak? Tak cantik lah. Dia tak naik dengan sekata lagu ni. Baik. Ha, kalau macam you buat kick pakai kukusan biasa, dia naik comel lah. Sebab dia banyak ruang-ruang tu dia boleh bernafas. Ha, itulah. Ha. Kenapa saya buat kek coklat bila masa chiller dia jadi keras? Sebab apa? Sebab you all tidak letak topping coklat dengan sempurna. You all kena tahu, kek kita ni nak bagi moist, kita kena letak topping coklat. Barulah kek kita ni tak jadi keras. Okey, terima kasih Nori, banyaknya ilmu yang Nori bagi hari ni. Baru tahu sebab kenapa kek kurang menjadi. Scrub dulu tepi-tepi loyang tu baru balikkan kek. So kemenjadian kek pun tak adalah melekat gitu. Ha, gitu. You all jangan buat keluarkan dalam masuk tu terus nak letak. Memang meninggal lah, memang melekat. Ha, Kak dah buat kedua kek Inaja kuku dah semami. Yang kuku Nori ajar lagi sedap. Nanti Kak share kejadiannya. Ramai dah Kak buat. Ramai dah. Coklat Inaja. Nori, apa sebab kek coklat emas kuku merekah di tengah? Terlebih masuk juga. Terlebih masuk. Terlebih masuk. Lepas tu lawyer tak sesuai. Kalau siapa yang join saya punya BJJ, saya bagi tahu dah. Okey, untuk satu adunan dapat 2 biji kek. Saya 9. Follow je. Selagi mu tak beli lawyer saya 9. Kalau tak erti, tak payah buat lagi. Jangan duduk ni. Lepas tu dia tanya pula, kalau saya lapar boleh tak? Saya tak duduk lah lawyer saya 9. Cari dulu. Banyaklah je alasan, tahu tak? Macam mana nak jadi molek? Kenapa banyak sangat alasan? Orang lain kenapa boleh cari? Saya 9. Apa yang saya tunjuk tu, you all pergi cari dulu. Baru duk gagah buat. Kalau tidak selagi tak ada, tak payah tanya tim saya. Saya nak guna saya 7, saya nak guna saya 8 boleh tak? Dengan satu adunan ni. Teranglah buat. Tak payah tanya saya. Kalau nak kena marah, tanya. Kalau nak kena marah, tanya. Orang kata dah, satu adunan you dapat 2 biji kek. Saya 9. So gunakan loyang saya 9 ni, loyang besar ni. Tak ada loyang besar ni. Nampak ni besar ni. Ni. Bukan loyang besar ni. Tahu, mu buat satu adunan. Satu adunan tu buat bersatu. Buat adunan banyak ni. Dia bubuh loyang besar ni. You orang rasa lagu mana? Of course lah. Kek kita tu akan jadi merekah. Kek kita kata adunan kita tidak sesuai letak dari loyang ni. Saya bagi tahu dah, satu adunan memang sesuai untuk loyang saiz 9. Dan untuk satu adunan tu satu saiz 9 tu dia standard skalo. Standard skalo. Kalau duduk buat saiz 8, dia naik tinggi, lepas ni takut tak cukup dok. Tidak sesuai. Lepas tu you all kata, saya buat kuku dah. Lepas tu bila kata tanya, kuku lagu mana? Saya guna saya 8. Kenapa sis guna saya 8? Noris kata dah, saya 9. Lepas tu buat kuku. Bukan Noris kata, kuku kena sejam. Agak-agak lah. Saya kata dah, saya 9 1 jam. Kalau saya 8 tu, you all buat tinggi tu, you all rasa nak buat saya nak buat sejam. Of course lah sejam lebih. Aduh lah. Bila kita seorang kado punya, you all jangan duk nipu saya lah. Saya boleh tahulah. Kenapa kek you all saya boleh agak dah. Dan saya boleh tahu. Bukan kata kita pro ke apa, tapi benda yang you all buat tu saya dah alami dan saya tahu. Oh, kenapa akak buat gini? Sebab tu kalau macam saya tanya, saya bagi tahu dekat akak tu, lagu mana dia buat resepi? Lagu mana dia buat resepi? Dia buat resepi tu ambil mana? Kalau dia kata resepi Noris, saya pun okey.
Terus tanya dia lagu mana dia buat. So explain. Okey, dia explain satu-satu. Lepas tu team saya bagi saya. Lepas tu bagi tahu dia. Dia nyeti saya jadi orang tengah lah. Faham tak? Sebab saya banyak lagi. Saya kena handle expert lagi. So you all kena faham lah saya. Bukan kata saya tak nak handle. Tapi saya ramai lagi. Dan saya nak bantu orang yang boleh bagi komitmen dengan saya. So of course lah. Saya bagi keutamaan kepada orang yang join saya punya expert. Okay, so itu namanya coaching. Coaching. So bila coaching ni, kita tahu, itu kesilapan aku. Aku tak nak dah buat lagu tu. Bila you jangan dah nipu lah. Mula-mula tu you kata saya ikut je resepi Norris. Okay, fine. Lepas tu okay, buat kek lagu mana gini. Lah kali boleh tahu. Tak payah dah nipu lah tak payah. Saya dah tahu dah. Boleh agak dah boleh tahu dah masalah you all. Kenapa kek you all buat tak jadi. Tak payah. Mula-mula memanglah nak tutup benda tu. Tapi you all jangan tak payah tu lah. Saya boleh tahu dah. Okey, you all jadi lagu ni. Jala dah. Jala lah. Habis sih. Kenapa kek akak buat sentiasa tak jadi? Kak tak berapa minat buat kek. Tapi semenjak tengok live Norris setiap hari, minat tu datang dengan tiba-tiba. Sekarang kek Norris dah jadi hidang istimewa untuk keluarga Kak. Thank you Norris. Wow. Saya kena Nori nak tanyalah macam mana nak buat kalau FC tu tercair. Tercair sebab mungkin you all buat tak sampai lagi tahap dia. You all kena putar lagi. Putar lagi. Alright. Salah Nori nak tanya kenapa kek bila bakar dia ada bubble belah dalam kek. Sebelum bakar you all kena hentak-hentak dulu. Kek pandan atau coklat bersih kuku boleh simpan sehari sebelum topping tak? Boleh, seminggu pun boleh. Nori, saya dah try buat topi coklat biasa. Memang cantik menjadi letak kat luar je. Stay cantik. Letak luar je. Okey. Boleh tak letak AC kat kek moist? Boleh sangat kak. Sis nak tanya topi red velvet tu cheese leleh kan? Cheese leleh boleh. You nak buat cheese saja. You campur dengan fresh cream pun boleh. Kalau cheese leleh dia lain sikit. Sebab kita kena campurkan dengan susu segar. Itu lain. Tapi untuk dua-dua pilihan tu boleh gunalah. Nak tanya kalau IC hot guna air gula tu nak buat gana Nori. Minta maaf deh, saya tak buat IC pakai air gula. Sorry deh. Itu bukan saya. Pakai air gula tu tak main air gula ni. Tak main. Saya pakai main letak gula icing je. Okey, kalau you tanya saya pun saya tak ada jawapan sebab saya dah ada jawapan yang tepat. Saya dah ada cara yang tepat. So, saya tak ada air gula ni tak ada. Mungkin you all buat guna versi lain. Saya tak tahulah tu. Okey. Nori, sebab apa kek coklat moist saya buat selepas 1 jam kuku bahagian tengahnya tak naik cantik macam bantak sikit. Lebih putar lah ni. Follow je resepi saya tu. Assalamualaikum Nori, nak tanya mana yang lebih bagus ya? Kek yang dikukus lebih bagus ke yang dibakar lebih bagus? Mana yang lebih tahan lama bila kita simpan? Dia bergantung juga. Kalau macam saya tanpa kukus pun bakar pun kita dapat hasilkan kek yang moist. So kenapa kita nak cari jalan yang kukus? Sebab kukus ni letak dalam bilik panas weh. Kukus. Saya tak suka kukus. Saya suka bakar. Kalau kek saya suka bakar. Tapi kita ada cara kita, solution macam mana kek kita ni tak nak bagi dia kering. So benda ni you all kena tengok pro and con. Kalau macam tengok bergantung juga kepada kek you all. Kek kalau macam kek coklat moist lagu ni sedap bersih kukus lah. Memang tak ada bila memang sedap kukus. Dia punya lembut dia memang tak boleh bawa bincang lah hak ni. Kalau macam kek tu dia tak ada juga yang tidak sesuai. Ada yang tidak sesuai kita kukus pun ada. Dia sesuai untuk bakar, ada juga. So tengok juga bergantung juga kepada you all punya kek you all. Okey? Kalau macam kek ni memang saya recommendedkan kukus lah. Dia sebab dia lagi sedap lah. Tapi adunan ni dia tak sama dengan hak ni deh. Adunan ni tak sama dengan hak ni. Dia cara dia buat lain. Okey? So kalau macam lagi lama tu, kalau lama tu tengok jugalah. Tengok juga. Biasa kalau macam hak ni lagi lama jugalah. Kukus lama je. Hak ni boleh 1 bulan lah kalau letak dalam chiller biasa. Kalau macam you nak tahan lama lagi, letak dalam freezer lah. FC dan Easter custard biasa orang guna untuk iti roti, jarang guna kat kek. Yes. Tahu pun. Gila apa letak dalam kek. Tahu? Tak tahulah bakers dia buat lagu mana, saya pun tak tahu, tak ada nak mikir tu. Kalau macam saya tak
Inti je. Kalau macam inti roti, inti donat, boboloni tu, boleh je orang pakai Instacasta. Tapi kalau dalam kek tu, tak ada nak make kek tu. Lagu mana dia buat. Sebab tu lah tak apa nak sedap. Orang suruh buat hak gini, dia buat lagu ni. Kalau guna simpan dalam chiller ke? Yes, simpan dalam chiller. FC tu kalau nak buat topping kek moss atas saja ke atau keseluruhan kek tu? Topping kek moss tengok juga, bergantung juga. Tengok kepada you punya creativity lah. Alright. What is the difference between 8 in and 9 in baking tin? Lain. Kalau macam kalau contohlah kek tu, kek yang sesuai untuk saiz 9, kita pergi buat 8, dia akan jadi naik tinggi. Bila naik tinggi, dia tak boleh dah. Dia tak sesuai kalau kek tu, contohlah kek tu 30 minit. You tak boleh nak buat 30 minit. Mungkin dia akan buat lebih 15 minit ataupun 20 minit. Dan dia akan kecil sedikit. Dia tak sama. Alright. Ambil kau dah kena bebek lah. Banyaknya. Okey. Adulah ni kedah kepada resepi lah tu. Tahulah. Nori, hak bulat 9 inci dengan hak 4 segi 9 inci sama tak? Dia kalau macam kek coklat emas sama je. Cuma dia akan, kalau 4 segi tu dia luas sikit, so dia akan jadi rendah sikit lah. Tapi boleh je guna. Kalau macam kek span, dia akan jadi rendah jugalah. Kalau kek span biasa, sebab tu lah kalau kek span, kalau 4 segi orang buat harga lain. Kalau bulat, kalau you nak buat bisnes lah, bulat harga lain. So kalau contohlah bulat tu 200 gram, 4 segi dia kena 250 gram lah, lebih sikit. Nasib baik tak tanya kes nanya. Tanya. Aku lempang kan. Tanya benda tak sepatutnya. Benda tu ada dah. Kenapa you nak pandai-pandai buat? Tahu tak? Tu pelik tu. Tu pelik sekali tu. Alright. Kalau untuk cupcake prefer buttercream ke whipping cream? Kalau cupcake kalau macam saya buttercream lah. Whipping cream pun boleh juga. Tengok juga bergantung kepada you punya event lah. Tengok pada you nak buat untuk apa. Biasa kalau macam untuk birthday, dalam rumah gitu kan, okey lah kalau macam whipping cream. Okey, kalau nak kukus boleh tak kukus atas bawah guna? Boleh. Kalau nak bagi buttercream jadi warna coklat, kena campur dengan coklat masakan ke? Buttercream jadi warna coklat kena campur dengan dia kena, kalau you nak campur terus gitu, dia akan jadi berketul-ketul. So cara dia you kena masak dulu topping coklat tu untuk lagi comel lah. Dia jadi shiny comel molek. Kalau you tengok saya punya coklat Idaja gitu, saya campur dengan coklat yang saya masuk pakai double boiler, dark berries je kan, dark coklat berries tu, dia akan jadi berketul-ketul. So bila berketul-ketul tu, dia just untuk dalam boleh, kat luar dia agak kurang menarik. So cara dia adalah, solution dia, kita kena masakkan topping coklat tu, masuk di topping coklat, masukkan bahan-bahan tu yang saya ajar dekat saya punya ekonomi tu, buat 2 bulan. You nak buat yang premium kau boleh, you nak buat yang biasa pun boleh. So you ambil coklat tu, you nak campur dekat campur dengan buttercream pun boleh, fresh cream pun boleh. Dia akan jadi smooth, comel molek. Daripada you buat double boiler, you masuk hot tu saja bodoh-bodoh, memang kita akan jadi adunan kita ataupun fresh cream kita akan jadi berketul-ketul, ataupun buttercream dia jadi berketul-ketul, dia tak comel. You kena campur, kena masuk dulu coklat tu, baru you campur nak dapatkan comel molek. Alright. Asis selepas putar simpan dalam peti dulu ke baru mudah nak dekor? Semoleknya lah. If kalau nak campur dengan cream cheese perlu putar dulu ke? Tak payah. Cream cheese tu you kena putar asing, lepas tu baru campur dengan FC. FC tu you putar dah. Kiranya FC putar, cream cheese pun putar. So baru campurkan. Campur tu macam mana saya buat? Kacau dengan sudu gitu je. You jangan masuk kelas saya. Kalau you rasa nak manja-manja gitu, nak manja ke dedek, sorry, saya bukan gitu deh. Saya bukan gitu. Itu bukan tak capai matlamat saya. Kalau nak manja-manja tu sorry. Memang melempang lah, udah lempang apa. Sebab saya nak biar lempang tu, biar zah tu. Janganlah aku buat lagu ni. Biar terasa tu dia deep tu, dia tak akan ulang lah benda tu. Gitu.
Salah Nori lah buat kek coklat moist gula pera yang mana ya and campur gula custard kau. Boleh jugalah. Mana-mana pun boleh. Kalau coklat moist boleh je guna pakai gula perang. Boleh je. Sebab dia tak hampa. Kalau macam kek putih tu tak boleh lah pakai gula perang. Nanti kek kita jadi warna koko-koko. Tak cantik lah kejadian. Ha. Kalau you nak campur pun boleh juga. Tak ada masalah. Alright. Lalu ya saiz Miller tinggi dia berapa? Dia tengok juga. Kek ini dia tengok juga macam standard dia ni lah. Tinggi ni tengok standard dia jugalah. Dia tengok juga kalau macam contohlah you nak buat brownie dia tinggi seci dah. Kalau nak buat ada macam-macam pilihan. Loyer macam-macam pilihan. You terletak di tangan you mana you nak pilih. Okey, maybe Nori yang buat tak sabar nak tunggulah Coklat tu masak macam mana kak? Buat macam coklat ganas dulu ke baru campur dengan buttercream? Coklat ganas boleh, coklat biasa pun boleh. Yang tu topping biasa pakai casey candy lah. Boleh juga. Yang tu kena masak asin dulu baru campur dengan buttercream. Ataupun you nak campur dengan fresh cream pun boleh. Lalu comel lah. Kalau tidak, memang kemenjadian dia tidak okey. Dia jadi berketul-ketul. Dia akan jadi berketul-ketul, tak cantik. Kalau macam saya buat dalam je lah, dia jadi gitu. Kalau macam saya nak cepat malas nak masak dah, saya buat lagu tu. Cuma saya buat kat dalam je, luar tak boleh. Kalau kita buat luar, memang dia akan jadi berketul-ketul, tak cantik. Kejadian kek kita tak cantik. Dia kena masak dulu, baru kita campur dengan buttercream ataupun fresh cream. Baru comel lah. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Resepi buttercream saya dah masukkan dah saya punya kalau saya bagi tahu begitu resepi you pun tanya pula kenapa ni tak jadi. Banyak songih lah you tahu dah. So senang lah. Kalau you nak dapat resepi tu join saya punya kelas, tengok one by one dalam tu. Senang. Sebab apa? Sebab saya dah pernah terkena dah. Saya nak resepi buttercream. Okey, kita pun royak resepi. Okey, kita royak. Okey, saya guna syaitan ni, cream well, gula icing. Mana dia punya gram pula? Okey, kita bagi tahu pula. Kenapa kek saya? Kenapa buttercream saya tak jadi? You expect saya ni nak layan you sorry ke? Of course lah saya bagi keutamaan kepada orang yang join saya punya PJJ. Sebab dia nak bagi komitmen dengan saya. It's not fair lah. It's not fair kalau saya bagi keutamaan kepada you all yang tidak join. Ya lah dok. Kalau you all fikirlah. Of course lah saya bagi keutamaan kepada orang yang join. Sebab saya nak bantu you all buat sampai jadi. Tapi you all nak benda tu dengan free. Lepas tu you all nak dapat benda tu nak berlipat kali ganda. You all rasa benda tu logik ke dok? Tahu? You all nak saya fokus dekat you all. Lepas tu kalau tak fokus, tak bagi tahu, you all marah-marah, maki. Tahu? Maki, siap maki tahu tak? So, you all rasa ke mana? You all nak benda tu free tapi you all nak saya layan you all macam raja. Tak boleh lah. It's not fair lah. Faham tak? It's not fair. You all tak nak. You all nak benda tu free. Lepas tu nak suruh saya layan you all macam raja. You all rasa ke mana? Tahu? Sebabnya bila saya bagi tahu gitu, okey dia buat. Kenapa saya buat tak jadi You orang rasa saya, of course lah saya bagi keutamaan orang yang join sebab dia nak commit dengan saya, dia nak saya bantu dia buat sampai jadi. So you all kata buat benda tu. Kalau you all rasa tak boleh ni, aku tak boleh jadi ni, aku kena juga masuk kelas, aku juga so okey lah, saya boleh lah layan you all. Saya boleh lah bagi tahu. Okey, dalam grup tu, okey, buat lagu ni. Kalau tak jadi, terus buat lagu ni. Ni you all suruh saya, you all nak benda tu free. Lepas tu you all nak saya layan you all macam raja. You all rasa lagu mana? You all rasa lagu mana? Kalau tak layan, kena. Tahu tak? Kena hentam. Boleh kukus ke kek coklat tu 2 loyang sekali ke atas bawah atau kena kukus satu-satu? Boleh. Dia ada step dia. Boleh atas bawah pun. Cuma ada kata cara dia lah. Saya dah ajar dah dalam step by step lah. You jangan bimbang lah. You nak kukus satu adunan. You of course lah. You dapat 2 biji. So takkanlah you nak tunggu masak dulu sedia baru yang nak. No. You boleh buat satu. Kata sekali aru. Dalam satu masa tu boleh buat 2 masuk sekali. Tapi kena ada cara dia lah.
Kena ada cara dia. Cara tu saya dah ajar dah. Step by step. Okay, you all nak kuku lagu ni. Kalau you all tak puas hati juga, tak apa. Nanti saya akan ajar you all lagu mana nak buat. Alright. Tak nak. Kena lepas terus pandai. Tak nanya lagi dah. Aduh lah. Lori nak tanya, kalau kek Oreo cheese kukus boleh tahan berapa lama ya kalau kirim kat pos kalau kirim kat pos contoh dari KL ke JB, kalau 2 hari masih okey ke? Kalau kek Oreo cheese kukus boleh tahan berapa lama? Kek Oreo cheese kukus ni tengok juga lagu mana. Tengok juga kalau kek tu kek lapis Sarawak tu boleh, tak ada masalah. Cuma kalau kek tengok kek juga. Tengok kek juga. Kalau sehari boleh je. Cuma you all kena tengok kek juga. Kalau kek lapis kuku tak ada masalah. 2, 3, 4 hari seminggu pun boleh. Sebab kek lapis kuku dia memerlukan masa kuku lama. Cuma apa pun kek lapis tu, kek lapis yang cheese yang dia buat tu lapis-lapis beda. Kek lapis macam kek lapis Sarawak tu bakal lama beda. Bakal lama, kuku lama. So dia bertahan lagi lama lah. Tengok jugalah jenis kek tu nak puh-puh. Okey, resepi yang Nori bagi saya buat tak pernah tak jadi. Sekarang cuba buat dah dapat sehari 5 ke 10 biji sehari jualan. Alhamdulillah, halal kaya resepi Nori. Semoga Nori murah rezeki, insya-Allah. Thank you. Okey, kek semuanya cantik. Kek mos tu boleh tak guna loyak saiz 10 kena bagi 2 juga ke? Royak dah kat apa-apalah. Tak erti nak royak dah tu. Tak erti nak royak dah tu. Aduh. Aluh lah. Orang royak dah. Satu adu ni pakai saiz 9. Kalau you pakai saiz 10, dia akan jadi rendah. Dia tak akan jadi tinggi lagu ni. Lepas tu tanya saya pula, kenapa kek saya rendah? Yalah, orang suruh pakai saiz 9, dia pakai saiz 10. Oh lah. Aduh. Tak erti dah tu, tak erti dah tu. Saya kena resepi kek coklat hama yang biji nak bagi untuk 2 biji kek kan. Kalau buat sebiji kek setiap sukatan, yes, bagi 2. Yes, you are right. Memang tak logik nak free. Lah. Muju and bruto kan kita yang join PJJ ni. Hari ni boleh join lagi kan? Allah kak, saya buat ni ke. Saya access bila join tu, you all boleh buat, you all boleh buka setiap masa pun boleh. Selagi terpandas lagi tu you all tengok. Minggu lepas saya dah ajar dah buat coklat indulgen. Minggu depan saya ajar pula coklat indulgen. Versi besar lagi. Minggu depan tu saya ajar pula cara pengiraan. Saya akan ajar you all one by one. You all jangan bimbang. Kita buat sampai jadi. Hashtag saya buat sampai jadi. So, takkanlah saya nak biarkan you all tergapai-gapai. You all join saya punya PJJ. You all laburkan benda tu. Lepas tu tak dapat apa-apa. Saya pun gapai aku nak jawab esok-esok tu. Akhirat sana tu. Gapai aku nak jawab. Of course lah, saya nak bagi yang terbaik dekat you all. Saya nak bagi you all pandai, faham, pandai buat. Alright. Buttercream Nori sedap, tak rasa tengik pun. Saya dah cuba buat. Kek lapis Sarawak seminggu okey kalau pun. Seminggu okey je. Kalau kek lapis Sarawak boleh je you all nak pun main-main pun gitu. You tengok juga kepada kawasan you all. Sebab biasa kawasan tengok juga. Macam kata tempat you all, biasa kalau post hari ni post, lepas tu you all tak boleh nak post hari-hari lah kali. Tip dia kalau nak post, you all kena post contoh hari ni. Hari Isnin, Selasa. Dia sampai awal lah. Kalau you all post hari Selasa, Khamis, lambat lah sampai. Minggu depan penuh baru sampai. Itu tip dia lah. Itu tip dia. Kalau you all nak main-main post gitu, kalau you all beli kek ke apa ke, pastikan suruh dia post hari Isnin ataupun hari Selasa. Hari ni. Hari ni hari Rabu ke? Hari ni hari Rabu. Hari Isnin, Selasa. Waktu yang sesuai lah. Sebab apa? Sebab dia akan cepat sampai. Contohlah hari Isnin kita post, esok Selasa dah sampai dah. Kebanyakan gitulah. Kalau you all post hari Khamis, hari Jumaat, cannot lah. Minggu depan tu baru sampai. Hari Selasa mungkin sampai. Itu memang dia punya prosedur post. Apa yang saya perasan lah. Sebab tu lah kalau nak post, kena post hari Isnin, Selasa. Baru capai awal. Kalau main hari ujung-ujung dah, you post, memang sampai minggu depan. Gitulah. Alright. Okay.
So you all, okay tu banyak tu. Alright, siapa yang nak dibantu, you all boleh WhatsApp terus tim saya ataupun type PM. Nanti tim saya akan bagi link macam mana saya bantu you all buat sampai jadi. You all jangan bimbang. Ni kek ni saya dah siap dah keknya. Saya buat dah, malah nak buat banyak kali. So saya buat untuk satu adonan tu. Saya akan buat kalau nak poket Isnin atau Selasa. Okey, saya buat hak ni. Tengok ni, untuk mango pear ni, saya nak buat untuk kek coklat Indah. Tengoklah, kalau ada kek besar, saya akan buat kek besar lah. Yang ni saya lebih kurang saya 7. So, nanti saya, contohlah saya akan buat hak ni. So, berapa modal yang saya laburkan untuk hak ni? Alright. Okay. Sebabnya kalau macam hak saya 7 ni, kalau satu adunan 8 biji telur, you akan dapat 4 biji kek ni lah. Kek yang macam kek bersih bajet lagu ni lah. Alright, ni saya 7. Satu adunan you akan dapat 4 biji kek. Dapat ni. Ni tengok ni. Lagi lama kita buat, lagi lama kita simpan dalam peti. You jangan bimbang. Kek kita bila peram nampak ni. Lagi more. You jangan bimbang. Hak ni dah 3 hari dah. Ni dah 3 hari dah, tapi saya akan stay simpan lagi. Saya nak tunjukkan menjadi you. Seminggu lah ke mana kejadian kek saya ni. Adakah kek saya ni berkulat? Nanti saya tunjuk dekat you all. Okey. Buat masalah ni okey. Sebab apa? Sebab kita simpan dia, kita wrapping dia, tutup masa angin, simpan dalam keadaan yang okey. So, tak ada masalah lah. Alright. So, okey lah, saya nak undur diri dulu. Terima kasih semua yang tengok saya punya live, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. Yang baik, yang sempurna itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk, yang hina, yang daif itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya akui, insyaAllah saya akan improve dia ke arah yang lebih baik. Siapa yang nak saya bantu you all buat sampai jadi, you all boleh WhatsApp terus tim saya. InsyaAllah saya bantu you all buat sampai jadi. Siapa yang join saya punya expert, InsyaAllah malam ni Zoom bersama dengan saya. Saya akan ajar you all buat bisnes online dengan cara yang betul. Macam mana first step, macam mana saya edit logo, macam mana saya buat brand tu, apa yang patut kita buat, apa yang perlu kita buat bila mana kita baru nak melangkah ke dunia bisnes online. So, apa langkah first step? Semalam saya ajar you all langkah macam mana nak memulakan bisnes secara general. Tetapi untuk malam ni, saya akan ajar you all macam mana langkah. Tak payah tepuk-tepuk penyek dia. Tak apa. Tak apa. Don't worry, jangan bimbang. Macam mana kita nak melangkah kepada dunia online tapi dengan cara yang betul. Apa step yang kita patut buat? Apa yang kita patut gunakan untuk platform sekarang ni dengan PKPB ni, dengan keadaan yang agak getih ni. So, kita jaga diri, buat bisnes kat rumah je, tapi kita boleh buat, buat income, jana pendapatan walaupun duduk kat rumah. Yang paling penting, buat sampai jadi. InsyaAllah. Kita buat, kita dapat. Tak buat, memang tak dapat lah. Alright, saya undur diri dulu. Nanti kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.